warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim, yang bermaksud wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua pada ayat yang ke-8 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayul islami afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Au kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami afdal? Islam manakah yang paling utama? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Yang artinya awalul ghadabi jununun, awal kemarahan itu adalah kegilaan. Wa akhiruhu nadamun, dan akhirnya adalah penyesalan. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratullah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini dapat kita sama-sama menyambung semula kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengukuhkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
maka dengan jalan iman dan jalan yakin itulah kita dikira layak untuk ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung dekat mana? Surat 1. Satu apa? Tiga. Khilaf. Satu ke tiga? Tiga. Muka surat 3 yang mana ni? Buku apa? Cuba tunjuk sikit kulit ni. Kitab kita tak sama. Oh, yang macam tu. Rumi ya, Rumi. Kat mana ayat dia? Ke-9. Sahih. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab 9 kelebihannya, iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Kerana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala lam yafrid syai'an afdala minat tauhidi wassalati walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidun. Artinya, hanya Tuhan tidak memfardukan sesuatu, Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan, dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, nescaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikatnya. Padahal setengah daripada malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya, dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain yang wajib diketahui, dan lagi kerana mulia maudhu'nya, iaitu zat Tuhan dan Rasul, dari itu jadilah ia semulia-mulia ilmu. 10. Kesudahan ilmu ini iaitu dapat membezakan di antara i'tiqad dan kepercayaan yang sah dengan yang batil. Baik. Ini sambungan lagi berkenaan dengan nama dia Mabadi Asyarah. Mabadi Asyarah. Mabadi itu maknanya permulaan, Asyarah itu maknanya 10. Asyar, permulaan yang 10. Kita belajar dah, terang dah banyak kali, tapi yelah, dia kena ulang banyak kali lah. Kadang tak ada kan, berapa kali tak ada, 2 kali
Dua kali, betul. Muka surat pun kita tak ingat. Jadi kena ulang banyak kali baru dia betul-betul pasak ingat dalam kepala. Jadi mabadi asyara ni maknanya permulaan yang 10 ni, maksudnya sebelum kita mengaji satu-satu ilmu tu, kita kena tahu dulu istilah moden kita panggil spek dia. Gitu. Spesifikasi dia ataupun ciri-ciri dia tu, bagi kenal dulu, barulah kita baru tahu ilmu ni ilmu apa dia, penting tak penting, macam mana. Begitu. Macam kita nak beli kereta lah, tak ada main beli je terus. Kita akan tengok spek dia dulu, sesuai tak sesuai kita nak pakai, kan? Kapasiti dia berapa seat boleh masuk, jenis besar ke jenis kecil. Dan kita hidup seorang, dia nak beli besar buat benda. Contoh. Lepas tu tengok pula sisi dia, berapa sisi. Kalau tempat kerja kita dekat je, apa nak sisi besar sangat. Contoh. Lepas tu pula jenis minyak dia petrol ke diesel. Kesesuaian kita nak pakai tu, maintenance dia macam mana, apa semua habis. Itu panggil spek, spesifikasi tu kan. Maknanya ciri-ciri dia tu kita kenal tu, barulah kita beli kereta tu. Tak ada main terus beli je. Apa-apa pun macam tu lah. Apa-apa kita nak beli rumah pun, kita tengok dulu rumah ni berapa bilik, jauh tak jauh dengan tempat kerja, dengan pekan macam mana. Semua tu kita tilik dulu. Sama juga dalam bab menuntut ilmu, kita kena tilik dulu ilmu ni apa dia, apa nama dia, siapa yang bawa dia, siapa yang susun dia, ilmu ni ambil mana rujukan dia, ilmu ni penting ke tak penting, apa nisbah dia, macam tu. Jadi bila faham semua ni, dia ada 10 benda, ada 10 perkara. Bila kita tahu 10 perkara ni, barulah kita tahu ilmu ni macam mana. Maka barulah dikatakan kita tu mengenal akan ilmu tu. Bila dah kenal, barulah timbul rasa apa? Rasa sedap lah. Rasa sonok lah nak mengaji ni tu, sebab kenal dah. Istilah orang dulu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal ilmu ni tak cinta lah dia. Baik. Kita dah kupas 1 sampai 8. 1 sampai 8, betul? Menurut satu riwayat. Ya? Kan? Walaupun tak mutawatir sangat, tapi tak apalah. Ada pendapat kata kita dah sampai 8. Kan? Okey, yang malam ni kita nak sambung yang ke-9. Okey, yang ke-9. Kita baca balik. Qala al-muallif, kata pengarang kitab, 9, yang ke-9 dia. Kalau yang pertama itu tengok balik. Pertama itu nama ilmu, kita dah belajar dah nama dia. Yang kedua tempat ambilan dia. Ambil mana? Cedok mana? Ilmu ni ambil mana ni? Quran, hadis. Yang tiga kandungan dia, apa benda ada dalam kitab ni, cerita apa, ilmu ni cerita apa. Gitu. Yang keempat, apa pokok utama yang ada dalam ilmu ni? Ada 4 pokok utama dia. Yang pertama zat Allah, 2 zat Rasul, 3 diri makhluk, segala kejadian, jirim-jirim dan sifat-sifatnya. Yang keempat sam'iyat, apa yang kita dengar daripada perkhabaran baginda Nabi SAW. Okey, itu 4 dah. Lepas tu yang kelima pula faedah ilmu ini. Apa faedah kita dapat kalau kita mengaji ilmu ni? Kita tengok dah hari tu. Yang keenam, nisbah ilmu ini dengan ilmu-ilmu lain. Nisbah ni maknanya timbang tara. Bandingan dia dengan ilmu yang lain, mana berat. Sebab setiap suatu ni mana sama berat dia, mesti ada yang lebih berat daripada suatu yang lain. Jadi mestilah dalam kategori ilmu tu ada ilmu yang lebih utama, ada yang utama juga tapi tak seutamanya ilmu yang ini. Macam tu. Yang ketujuh, yang menghantarkan, siapa yang susun ilmu ni, kita kenal dah. Yang ke-8, hukum dia. Apa hukum syarak pada ilmu ni? Wajib ke tak wajib? Ke sunat ke macam mana ke? Kita bicara dah bab tu. Yang ke-9, malam ini, iaitu kelebihannya. Kelebihan apa? Kelebihan menuntut ilmu ini. Dia hampir serupa macam dengan faedah.
Cuma ni faedah ni hasil yang mesti kita dapat. Kelebihan ni dia orang cakap apa, tambahan sahaja. Tambahan bila kita mengaji ni, apa lebih kita dapat? Lebih dia tu. Lebih tu kita nak dapat apa lebih dia? Iaitu dia kata semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu. Muradnya sini, ilmu ini ilmu yang paling mulia. Ilmu ini ilmu yang paling tinggi. Maka siapa yang mengaji ilmu ini, maka akan mendapat kemuliaannya. Siapa yang mengaji ilmu ini mendapat ketinggiannya, ketinggian darjatnya, maqam dia. Sebab apa? Sebab ilmu ni mulia. Sebab apa? Sebab ilmu ni tinggi. Contoh apa nama, kereta PM, tambah PM, tekan lain, kereta agung. Agung kan, sultan. Bukan kita ni jadi sultan, kita tak jadi sultan, tapi kita dapat naik kereta sultan. Hebat tak? Kereta tu sultan punya. Dia tulis nombor plate tu sultan. Ada nombor plate sultan ke dia tulis? Dia tulis apa? A1 ke apa? Kan? Tulis agung. Kan? Maknanya itu khas untuk raja. Lepas tu contohlah kita ni kerja driver je. Driver sultan. Sultan apa nama, dia orang suruh bawa pergi basuh, dia hantar kereta ni pergi basuh ke, pergi repair ke, kita pergi bawa atas jalan. Orang semua ke tepi, polis escort, badan nak pergi hantar kedai ya. Bukan ada sultan dalam pun, kita tu yang ada dalam tu. Rasa besar tak? Hebat tak? Hebat tu sebab kita ke sebab kereta tu? Sebab kereta tu, bukan sebab kita. Tapi itu nak ceritanya makam manusia je, tak ada apa sangat pun. Ini Allah Ta'ala. Kita bukan Allah pun, kita bukan Tuhan. Kita ni makhluk, tapi kita belajar tentang Tuhan. Hebat tak hebat? Tinggi tak tinggi ilmu tu? Tinggi. Mulia tak mulia? Mulia. Sebab ilmu tu belajar, ilmu tu cerita tentang Allah yang maha mulia. Kita pergi belajar, jadilah mulia tu sangkut kat kita sama. Kelebihan dia tu. Tu dia kata semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu. Boleh? Tapi jangan keluar-keluar surau ni lagi rasa macam mulia sangat dah. Pula kat orang kan. Dah. Maksudnya beruntunglah kita dalam ramai-ramai ni Allah pilih kat kita ni dapat mengaji ilmu ini. Kan, jahat-jahat kita pun, nakal-nakal kita pun, Allah pilih kat kita dapat belajar ilmu. Ada orang tak belajar pun, kan, sebab Allah tak pilih kat dia. Gitu. Iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Maknanya kalau nak banding dengan ilmu lain, ilmu ni lah paling mulia dan ilmu ni lah paling tinggi. Kenapa pula cakap begitu? Dah, mana lagi ilmu yang paling mulia yang membicarakan yang tentang maha mulia? Ilmu, kalau kita mengaji ilmu fiqh, dia bicara tentang apa? Dia bicara tentang hukum, tentang ibadat. Hukum ibadat tu semua berkait dengan Tuhan ke berkait dengan kita? Berkait dengan kita. Semayang kita, puasa kita. Kan? Kalau belajar ilmu tasawuf, dan ilmu tasawuf bicara tentang apa? Tentang adab, perangai, sikap kita. Itu semua adab-adab perangai itu semua Allah ke kita? Kita juga. Tapi ilmu tauhid ni dia belajar bukan pasal kita, dia belajar pasal Allah. Tu kata mulia tu. Sebab tu dia kata ilmu inilah ilmu paling mulia dari semua ilmu. Dari semua ilmu. Gitu. Jadi beruntunglah. Beruntung boleh dapat mengaji tu, beruntunglah. Gitu. Daripada ilmu-ilmu yang lain, kerana menurut hadis Nabi SAW, dia bawa dalil. Inna Allah Ta'ala, inna maknanya sesungguhnya. Allah lah Ta'ala yang maha tinggi. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi, lam tidak, lam tu tidak, yafrid, yakni memfardukan. Memfardu ni maksudnya apa? Wajib. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memfardukan, arti kata lain tidak mewajibkan syai'an, sesuatu.
afdala yang lebih utama, afdal yang lebih utama, mina daripada tauhid, yakni ilmu tauhid ataupun akidah, iaitu iman. Tauhid ni iman lah. Wassalati, dan juga solat. Jadi maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama daripada tauhid dan solat. Maksudnya sini dalam hadis ni kata, tak adalah Allah Ta'ala wajibkan yang paling tinggi, kewajipan paling tinggi. Dua kewajipan paling tinggi. Yang pertama tauhid, yang kedua solat. Itu paling tinggi daripada yang lain. Tapi antara timbang tauhid dengan solat, tauhid tinggi lagi. Sebab ayat ni sebut tauhid dulu. Tauhid atas dulu, lepas tauhid baru solat. Baru solat ni baru benda-benda lain. Sebab memang begitu pun. Sebab dalam banyak-banyak ibadat yang paling utama ialah solat. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Agama diibaratkan seperti bangunan. Maka kukuhnya sebuah bangunan itu kerana tiangnya. Jadi kalau solatnya tak ada, mana tiang? Bila tiang tak ada, bangunan runtuh. Bila bangunan runtuh, mana agama dia runtuh. Agama runtuh makna tak boleh pakai. Makna muzakat tak boleh pakai, haji tak boleh pakai, umrah tak boleh pakai, baca Quran tak boleh pakai. Sebab tiang tu tak ada dah, tiang patah. Jadi paling utama semayang, jaga semayang. Bila semayangnya ada, baru amalan yang lain dikira pakai. Macam saya pernah sebut sebelum ni, solat tu seperti diibaratkan seperti bakul. Jadi bila dia bakul, kita buat ibadat apa semua buah atas dia. So, kita derma, kita umrah, kita buat korban, kita tolong orang, baca Quran, sedekah, apa macam-macam lah kita buat dalam bakul. Selamatlah. Bakul tu elok, bawa balik jumpa Allah penuh amalan. Tapi kalau semayang yang tak dijaga, semayang kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Kalau semayang pun jenis semayang cak alik but. Tahu cak alik but? Kelepak ke boom gitu. Punya laju semayang. Nak tahu nak gimana, tak tahu, dia kalut sangat kan. Semayang tak tentu arah. Jadi semayang dia tu tak cantik. Ibarat bakul yang rosak. Bakul yang tak cantik, bakul yang bocor. Bila bakul bocor, boh zakat jatuh, boh derma jatuh, boh haji jatuh, boh umrah jatuh, boh baca Quran jatuh, semua jatuh. Bila jatuh nak bawa balik jumpa Allah, bawa balik apa? Zero, kosong, muflis, apa tak ada. Tak dapat bawa balik apa. Padahal banyak dia buat tu kan, tapi tak ada. Sebab tu juga dalam riwayat yang lain, Nabi ada sebut yang membezakan antara orang Islam dengan orang kafir itu ialah solat. Sebab benda lain orang kafir boleh tak buat, tapi dengan solat tak boleh. Orang kafir boleh tak derma? Boleh. Zakat-zakat tu sebahagian daripada derma lah kan. Orang kafir boleh tak puasa? Boleh tak? Tapi ada orang kafir semayang macam kita semayang. Semayang cara dia tu tak terpakai lah. Ni semayang macam kita semayang. Jadi kalau orang yang tak semayang, tak jaga semayang, takut-takut dia menyerupai kafir. Sebab tu ada mazhab yang lain berpegang siapa meninggalkan solat fardu dengan sengaja, kafir dia. Cuma mazhab kita pahalu sikit. Mazhab kita tak sampai kata kafir, cuma jadi fasik. Dan wajib juga dia bertaubat kepada Allah. Gitu. Jadi pentingnya semayang. Tapi semayang ni memang penting dah. Kita cerita tadi, nak berbuih kita cerita tentang penting semayang tadi. Tapi kalau sekadar semayang saja, selesai masalah tak? Kalau hanya semayang je, selesai dah tak masalah? Tak selesai lagi. Sebab apa? Sebab kalau sekadar semayang, Syiah pun semayang. Betul tak? Syiah semayang lagi power. Dia ada lubang. Tu imam dia depan ni, dia ada lubang. Dia masuk dalam lubang. Tu imam dia. Mujur tak kambuh je. Nak cerita ni kalau nak kira hebat dia lagi lah. Tapi Allah terima tak Syiah semayang ni? Allah terima tak? Allah tak terima. Sebab apa tak terima? Sebab sesat. Jangan takut nak sebut. Sebab sesat. Apa sesat? Dah tak sesat macam mana dia kata patut Saidina Ali jadi Nabi. Ada ke pula? Dia kata malaikat Jibril tersilap rumah hantar wahyu.
Patut malaikat Jibril nak pergi rumah Saidina Ali. Jadi ketuk-ketuk pintu tu buka rumah Nabi Muhammad. Tu yang Nabi Muhammad jadi Nabi. Patutnya Saidina Ali, dia kata. Lo ingat apa malaikat Jibril ni macam JNT ke apa? Ada nak ingat boleh main tersilap rumah. Kalau JNT ya kadang-kadang barang tersilap hantar. Sebab dia manusia biasa. Malaikat mana ada, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah menderhakai atas apa saja yang Allah perintah atas mereka. Maknanya malaikat tak pernah buat silap. Jadi mengarutlah Syiah ni. Jadi makna kata kalau hanya sekadar semayang belum lagi selamat. Padahal kita cerita tadi semayang ni penting sangat dah ni, jagalah apa semua. Betul. Tapi kalau sekadar semayang saja pun belum tentu selamat. Lepas tu kalau orang kata alah tak kisahlah ustaz, janji dia semayang, tak boleh pakai. Ayat tu tak boleh pakai. Kalau janji dia semayang, tapi kalau akidah tak betul, janji apa? Jadi yang atas daripada semayang lagi, iaitu akidah, iman. Inilah yang disebut sebagai tauhid. Tapi kalau beriman saja, akidah betul, tauhid betul, tapi tak semayang, tak pakai juga. Sebab tu disebut dua-dua, tauhid dan solat. Itu paling utama. Kalau kita buka dalam suratul Baqarah pun begitu juga Allah sebut. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Pertama kata apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang tu dulu Allah sebut. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lepas tu baru sebut apa? Wa yuqimunas solah. Maknanya solat ni nombor 2. Nombor 1 apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib tu nombor 1 dulu. Apa tu makna yu'minuna bil ghaib? Beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Apa maksud perkara ghaib tu? Iaitu syurga, neraka dan perkara ghaib yang paling tinggi, tak lain tak bukan siapa dia? Allah. Sebab Allah ni kita tak nampak dia, kan? Allah kita tak melihat, tak dapat melihat Allah. Sampai masa nanti di hari akhirat, jika diizinkan Allah, dapatlah melihat. Tapi nak ceritanya itulah maknanya pokok perkara-perkara yang gaib, pokok yang perkara yang kita tak dapat melihat, kita tak pernah melihat, tapi kita dengar daripada sumber-sumber yang datang daripada Quran, hadis, ulama-ulama kita sampai, kita dengar ni, kita percaya yakin walaupun kita tak pernah tengok. Itulah namanya iman. Iman tu bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya percaya. Sebab tu percaya ni dia susah lah. Kena pula nak percaya benda yang tak nampak. Kalau benda nampak, bolehlah kita nak kata percaya. Ni benda tak nampak, nak percaya macam mana? Payah juga. Betul tak? Minyak turun dah, minyak. Nak percaya macam mana benda tak nampak ni? Ada mak. Macam tu. Macam tu. Allah Ta'ala kita kena percaya. Soal tak nampak. Habis macam mana nak percaya benda yang tak nampak? Tu dia kena mengaji. Dengan mengaji tadi diasah iman dia tu, supaya makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Kuat dia yakin, kuat dia percaya, sehingga kuat dia tu orang bawalah hujah macam mana pun, sikit dia takkan goyang. Sikit dia kata aku tak akan ikutlah agama kafir apa semua, takkan. Tapi kalau iman tak kuat, mula dia akan goyang. Oh ya, you tak ya juga. Contoh, saya bagi contoh mudah ya. Katalah contoh ada pertemuan setiap agama. Kristian datang wakil dia Kristian, Hindu datang wakil Hindu, Buddha datang wakil Buddha. Dalam Islam ni kena hantar seorang wakil. Dalam ramai-ramai tu kita yang terpilih. Buat undian-undian, kita kena. Aku kena. Tapi wakil Islam, wakil orang Islam kena pergi untuk pertemuan semua agama. Contoh, dah jumpa-jumpa dalam bilik meeting tu, okey, sekarang tajuk dia di mana Tuhan. Tunjukkan di mana Tuhan. Hindu pun tunjuk Tuhan dia, kan ada 6 tangan. Buddha pula tunjuk Tuhan dia. Apa nama Kristian pula tunjuk Tuhan dia, kena salib situ. Sampai kat kita yang Islam dia tanya, mana you punya Tuhan? Tunjuk lah. Agak-agak macam mana? Macam mana? Kita nak tunjuk macam mana? Tak tunjuk, kita kalah. Bila kita kalah, orang kata agama hang tak betul. Kami semua boleh tunjuk, hang tak boleh tunjuk, kan? Kalau kita kalah, kita dah malukan Islam. Bukan sakat dah malukan Islam,
Apa pandangan Allah terhadap kita? Itu je soalan mudah ni. Tak payah tunggu masuk dalam kubur, marab buka, malaikat tanya. Tak payah tunggu yang itu. Yang tu kalau memang tak ngaji, tak tahu, memang tak boleh jawab kompong-kompong. Tapi ni atas bumi lagi ni, belum masuk dalam tanah. Atas tanah lagi. Kalau macam tu situasi, orang tanya tunjukkan Tuhan, kita tak boleh bukti. Di manakah iman kita kalau begitu? Jadi kita jadi Islam selama ni, Islam apa dia? Islam yang macam mana? Islam yang ikut-ikutan saja. Islam atas IC saja. Islam atas sebut-sebut saja. Tu betapa pentingnya ilmu tauhid. Bila kita mengaji, baru kita faham macam mana kita nak buktikan Tuhan kita. Dia ada dalil, dia ada apa semua, ulama' dah tolong susun. Kita tak payah nak pergi kaji, buka Quran nak cari 6,236 ayat, nak cari setiap satu, tak payah. Penat. Ulama' dulu dah buat dah. Ulama' dah kaji dah dalam Quran tu mana ayat-ayat tauhid, ayat-ayat akidah, dia bawa keluar, dia susun. Kemudian datang pula ulama' lain lagi tulis pula dalam bentuk kitab, maka terhasil kitab kita ni. Kitab kita ni, nak cerita, kitab ni nampak nipis, tapi sebabkan ilmu yang dibawa ni terlampau tinggi, sampai 2 orang kena buat kitab ni. Cuba tengok nama dia. Syekh Abdul Ghani Yahya, yang seorang lagi Syekh Omar Yusuf. 2 orang nak buat satu kitab, nak karang, nak lengkapkan kitab ni. Makna nak cerita senang ke susah? Susah. Itu baru tulis, lepas tu nak baca pula, nak bagi faham orang, kan senang kan? Itu kita terang kat orang, nak bagi orang faham. Orang yang dengar tu pula belum tentu faham pula tu. Dia pula nak faham pun susah. Jadi makna kata nak masuk syurga Allah ni senang ke susah? Susah. Bila susah macam mana nak buat? Kena sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, barulah Allah akan buka jalan dia. Allah permudahkan. Jadi sebenarnya jalan ni asalnya susah, tapi kalau Allah kasih kat kita, maka Allah permudahkan jalan tersebut. Allah mudahkan kita faham, Allah mudahkan kita nampak apa yang kita belajar ni. Gitu. Sebab tu disebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah berkehendak, Allah nak, siapa yang Allah nak dia jadi baik, yufaqihu fiddin, maka Allah faqihkan dia dengan agama. Allah jadikan dia orang yang faham dalam agama. Jadi apa-apa pun itulah dengan kehendak Allah. Maka sebab itu kena kuatkan hubungan dengan Tuhan, rapatkan hubungan dengan Allah. Macam mana nak rapat hubungan dengan Allah? Ibadatlah, sembahyang, berdoa, zikir, ingat Allah selalu. Moga-moga dengan hubungan yang rapat itulah Allah memudahkan jalan-jalan kita ke syurganya. Gitu. Memudahkan supaya iman kita kuat. Begitu. Jadi inilah pokok yang paling mustahab. Dan ini tauhid dan juga solat. Jadi dalam hadis ni kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mewajibkan sesuatu yang paling utama daripada tauhid dan solat. Lain daripada yang dua ni, yang tu wajib juga, penting juga, tapi dua ni paling penting, tauhid dan solat. Mana kata paling-paling tidak pun, kalau jahat macam mana pun seseorang tu, nakal macam mana ni, buah sungguh lah, nak keluar penjara, baru 2 langkah keluar penjara, kena masuk balik dalam. Punya jahat perangai dia ni, kan? Penjara tu dah macam rumah kedua bagi dia. Bukan kedua dah, rumah nombor 1. Sebab dia duduk situ selalu, kan? Punya jahat, gangster apa semua, seteruk-teruk mana pun, kalau nak selamatkan seseorang tu, tolong suruh dia jaga 2 ni. Yang pertama tauhid, yang kedua solat. Itu benteng terakhir. Jadi maksudnya kalau adalah anak kita buah sangat macam mana pun, jenuh Ustaz, nasihat jenuh apa tak naik saya ni, tangan hanger, tali pinggang, tak look juga Ustaz, dia kerah gitu lah. Saya pukul dengan hanger sampai patah hanger Ustaz kan? Tak jadi, bantai dengan tali pinggang, putus tali pinggang. Yang dia steady lagi. Buah Ustaz. Kalau buah macam mana pun, tolonglah pesan, ajar dia tentang tauhid dan ajar dia, suruh dia jaga sembahyang. Itu je.
Kalau ada dua ni, insya-Allah dia selamat. Tapi kalau dua ni pun tak ada, habislah, tak boleh nak tolong apa. Tak boleh nak tolong apa. Sebab apa? Sebab seseorang tu boleh masuk syurga Allah walaupun dia dosa banyak, walaupun dia jahat dan sebagainya, tapi sebabkan dia ada iman walaupun sebesar zarah, misqalun habbatin. Nabi kata walaupun dia punya iman tu sebesar biji sawi atau halu kecil je iman dia, tapi ada. Ada. Contohnya ada 0.1% iman dia. Sikit sangat, 0.1%, tetap akan dapat masuk syurga Allah yang terakhir. Last sekali dapat gak masuk. Walaupun masuknya lambat, tapi masuk juga. Tapi kalau iman tu tak ada langsung, bukan 0.1, kosong tu apa pun tak ada, dia langsung tak ada rasa keyakinan dengan agama ni, dengan Allah ni, sembahyang pun tidak, iman pun tak ada, duduk dalam neraka selama-lamanya. Walaupun dia lahir mak bapak orang Islam, walaupun lahir IC tulis Islam, tapi bila tak jaga dua ni, tak ada apa dah, tak boleh nak diselamatkan dah. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis ni. Inilah yang paling utama, iaitu tauhid dan juga solat, dia kata. Maka walau ni dan kalaulah, macam tu, kana adalah, dan kalaulah ada syai'un, sesuatu, afdala, yang lebih utama, minhu, min tu daripada hu-nya, dan kalau ada sesuatu yang lebih utama daripadanya, nya mana? Nya tauhid dan solat tu. Kalau ada yang lebih utama daripada dua perkara tadi, yakni tauhid dengan solat, laftaradahu, nescayalah Allah takkan memfardukannya, nescayalah Allah tak wajibkan dia, ala atas malaikatihi, akan malaikat-malaikat, minhum, daripada mereka itu raki'un, rukuk, wa minhum, dan daripada mereka itu sajidun, sujud. Kalaulah ada, dia kata, kalaulah ada sesuatu yang lagi utama daripada tauhid dan solat, nescayalah Allah takkan wajibkan tauhid dan solat tu. Maksudnya macam tu, kata Nabi. Tetapi sedangkan Allah mewajibkan perbuatan solat, bukanlah malaikat tu solat, tapi perbuatan solat ke atas malaikat. Sebab itu ada sebahagian malaikat yang mereka itu rukuk selama-lamanya, ada sebahagian malaikat yang mereka itu sujud selama-lamanya, nak menunjukkan betapa tingginya kelakuan tersebut. Rukuk tu tinggi, sujud tu tinggi. Rukuk dan sujud itu zahir jasad, jasadnya rukuk, jasadnya sujud, tanda taat dan patuh dari segi jasmani. Adapun tauhid, akidah di dalam. Iman ni dia barang dalam, barang batin. Barang batin ni lah, bila kita mengaji kemah-kemah elok tauhid kita, maka roh dalam kita ni yang baru rukuk dan juga sujud. Tapi kalau iman ni tak cantik, tak ngaji ilmu akidah, walaupun dia semayang, takut yang sujud hanya jasad tapi roh tak sujud, yang rukuk hanya jasad tapi roh tak rukuk. Ini yang berlaku. Ada orang dari segi zahir nampak macam baguslah dia semayang, tapi lawan hukum Allah. Ke mana semayang tapi lawan hukum Allah. Semayang tapi pertikai hukum Allah, pertikai hudud, pertikai ini, pertikai ketentuan Allah, dia pertikai. Tapi dia semayang, maka makna kata itu hanya jasadnya yang saja bergerak, rukuk dan sujud, tapi rohnya tidak rukuk dan sujud. Jadi yang kita nak dua-dua serentak, jasad pun rukuk, roh pun rukuk, jasad pun sujud, roh pun sujud, barulah kita selamat dunia dan akhirat. Sebab jasad itu untuk dunia, roh itu untuk akhirat. Baru selamat dua alam. Alam dunia pun selamat, alam akhirat pun selamat. Gitu. Jadi itulah apa nama yang kita kena perkuatkanlah. Jadi kita semayang dah, tadi maghrib semayang dah, lagi nak semayang isyak pula, kita rukuk sujud. Itu jasmani kita, itu jasad kita. Adapun selang ni, kita buat majlis ilmu ni, buat kuliah ni, untuk nak supaya rohani kita juga akan rukuk dan sujud.
bukan semata-mata jasadnya sahaja. Nah, itu penting majlis ilmu ini. Okey, baik. Artinya hanya Tuhan, artinya senya itu maknanya bahawasanya Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Jadi tauhid itu diterjemah dengan mengesakan Tuhan. Tak adalah yang lebih utama melainkan iaitu seseorang itu mengesakan Tuhannya. Meletakkan hanya Allah saja tempat pergantungan. Itu maksud mengesakan Tuhan. Meletakkan hanya Allah tempat pergantungan. Kita baca dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal kalau ikut tata bahasa Arab, perkataan dia na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu asal, patutnya macam tu kalau ikut kaedah susunan tata bahasa Arab. Sebab na'budu tu maknanya kami sembah, iyyaka tu akan dikau, kami sembah akan dikau. Apa betul ayat dia kan? Wa nasta'inu iyyaka, dan kami minta tolong pada engkau. Apa betul ayat tu? Tapi Allah buat dia jadi terbalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong, akan dikau duduk depan dulu. Maka di situ kata ulama, bila jadi kedudukannya tu terbalik, nak menunjukkan di situ di ifadati hasrin, pengkhususan. Mana nak masuk khusus? Apa makna khususnya? Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan. Bila hanya, tak ada yang lain. Aduh. Tak ada yang lain kami sembah, tak ada yang lain kami minta pertolongan. Maksud nasta'in, minta tolong, bukan tak boleh kita minta tolong orang. Satgi kan nak minum-minum kan, tolong ambil cawan, hei, minta pada Allah, tak boleh minta pada makhluk. Oh jangan, ambil cawan hempuk kepala dia. Minta tu tak apa, itu tak apa. Maksud iyyaka nasta'in tu hanya engkau saja kami minta tolong. Nasta'in di sini dengan makna pergantungan. Hanya kepada engkau kami bergantung harap. Tu maksud dia. Kami tak bergantung harap pada yang lain, hanya pada engkau. Contoh maksud macam mana? Kita jangan bergantung harap dengan duit ringgit kita. Hari ni je nampak kita ada duit, sebab duit ni duduk pada nilai. Masa ada nilai dia jadi hebat lah kan? Masa ada nilai. Kalau tak ada nilai, sedar ringgit Malaysia semakin jatuh. Jangan sonok saja. Saya pergi ke Mekah hari tu kan, dulu sebelum PKP dulu pergi, duit kita setara lagi dengan duit Arab. 100 ringgit kita sama dengan 100 rial dia. Lah ni 100 ringgit kita depa pun tak pandang. Duit dia tinggi lagi, rial tinggi lagi, jatuh duit kita. Tu. Jadi kalau kita bergantung dengan harta akan habis kita je. Harta akan susut nilai. Nak bergantung apa? Nak bergantung dengan rumah. Ada rumah runtuh kan? Ada kes dekat Batang Kali, tanah runtuh, berapa ramai yang tenggelam bawah. Nak bergantung dengan apa? Nak bergantung dengan kerajaan. Kerajaan nampak kejap tukar sini, kejap gitu, kejap gini. Tak boleh harap kak. Nak gantung apa? Makhluk tak boleh gantung. Tempat bergantung kita hanya Allah. Bekerja sesama makhluk tak ada masalah. Minta tolong makhluk, minta tolong dari sudut zahir sajalah. Maknanya kata minta tolong belikan apa, itu tak ada masalah. Tapi gantung harap tu, hati tu. Hati ni bergantung harap dengan siapa? Bergantung dengan Allah. Yang jadi masalah hari ni, kebanyakan kita bergantung harap dengan ringgit Malaysia. Itu yang kita takut. Jadi kalau hidup dia bergantung harap dengan ringgit Malaysia, maka ringgit Malaysia tu jadi Tuhan bagi dia, tanpa dia sedar. Masuk lubang kubur, malaikat tanya, "Marabbuka?" "Ringgit Malaysia." Dia mampoi kalau gitu kan. Jangan pasal kan. Apa tanda kita ni bergantung dengan duit? Dia ada tanda dia, simptom-simptom dia. Ada ciri-ciri dia. Tanda kita bergantung dengan duit, bila tak ada duit kita resah gelisah. Itu tanda dia. Itu maknanya penyakit duit tu dah mula masuk dalam hati kita. Bukanlah maksud anda kata risau tu sikit-sikit biasalah kan, sebab nak belikan barang anak sekolah hal apa, memang kita ada fikir. Tapi kita jadi bergantung, kan ada orang cakap, ada tak orang cakap macam ni, mampu kita kalau tak ada duit ni. Nampak? Siapa yang ajar perkataan begitu?
Siapa yang ajar bila tak ada duit kita mampus? Siapa ajar? Mana ada tak ada duit kita mati? Masa kita lahir tak ada duit, tak mati pun. Betul tak? Ada zaman ni orang cakap tak ada SPM, macam mana nak hidup. Dia bergantung kat SPM pula dah. Ni semua benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Mu nak ambil SPM, mu nak kerja ke nak apa sijil, pi ambil je lah, tapi jangan bergantung dengan dia. Tak? Jangan bergantung. Jangan ingat kena ada duit baru boleh makan. Ada orang tak ada duit tapi makan kenyang menyanda. Siapa dia? Orang gila. Orang gila mana ada payslip, mana ada gaji dia, tapi perut ke depan ni, makan kenyang. Pergi kedai mana orang bagi dia makan free gitu. Mengalahkan YB dia, hebat lagi dia. Jadi tak semestinya. Boleh. Jadi kalau rasa tak ada duit nak makan, buat gila lah. Nanti orang bagilah kan. Gitu. Nak ceritanya macam tu. Makna kata janganlah bergantung. Janganlah bergantung dengan duit. Cari duit tak apa, jangan bergantung dengan duit. Tak payah kata gantungan dunia. Sampai ulama ajar, kitab hikam Syekh Ibn Atha'illah ajar, jangan kamu bergantung dengan akhiratmu juga. Akhirat pun tak boleh gantung tak? Maksudnya jangan gantung dengan amalmu. Jangan ingat kita semayang banyak, aku selamat dah. Selamat dah, aku rasa aku syurga tingkat 7 saja. Ataupun 6,5 lah dia kata. Dia confidentnya. Itu kalau Allah terima. Kalau Allah tak terima, ibadatlah banyak mana pun. Kalau Allah tak terima, macam ada. Lepas tu ada seorang ulama namanya Sahal bin Abdullah. Dia kata ad-dunya kulluha jahlun. Dunia ni semua jahil. Dunia ni semua bodoh. Illa ilma fiha, melainkan yang berilmu di dalamnya. Memang hakikat dunia ni semua jahil. Binatang tu bukan cerdik, lembu kan bodoh. Bila pula lembu pergi belajar sekolah ke apa? Lembu mana reti sifat 20 lembu kan? Tapi kalau manusia pun tak reti, sama dengan lembu. Jadi yang ada ilmu di dalamnya itu lebih daripada yang lain, lebih daripada binatang, lebih. Sebab tu yang boleh takbir manusia, sebab manusia lebih sifat dia iaitu ada sifat ilmu. Binatang tak ada sifat ilmu. Kemudian lagi kata dia al ilmu kulluhu wabalun, dan semua ilmu itu pula semua rosak, tak terpakai. Illa amala bihi, melainkan orang yang mengamalkannya. Melainkan ilmu itu jadi berguna bila ilmu itu diamalkan. Tapi kalau ada ilmu tapi tak amal, tak terpakai. Sembang lebat, tepuk meja terbalik cawan sembang. Sembahyang jemaah ni penting ni. Dia mengukuhkan, tapi dia tak nampak mata hidung. Tu kata ilmu dia tu betul dah. Ilmu dia tu bagus, tapi amal tak ada. Beramal tidak. Tak terpakai. Ilmu banyak, amal tak ada, tak terpakai. Kemudian lagi kata dia al-amalu kulluhu habaun mansurun, dan semua amal itu jadi debu yang berterbangan. Makna kata jadi tidak berguna, sia-sia semua amal itu. Illa ikhlasa fihi, melainkan amal yang di dalamnya ada ikhlas. Dia buat amal dah, banyak amal dia buat, tapi tak ada ikhlas, tak terpakai amal. Ada amal walaupun sikit tapi ikhlas, baru dikira, baru terpakai. Itu pun tak selesai lagi. Kemudian dia kata pula wal ikhlasu fihi, yang ikhlas di dalamnya itu anta minhu ala wajalin, iaitu engkau merasakan kebimbangan, engkau merasa takut dan bimbang. Kerana hatta ta'lama, sehinggalah engkau mengetahui hal kubila amla, sama ada Allah terima atau tak terima. Walaupun dia dah buat dah tadi, tapi takut-takut pula kalau Allah tak terima macam. Nak ceritanya bukan senang. Asalnya jahil, jahil ni teruk, dia pun pergi cari ilmu mengaji. Keluar daripada kelompok jahil, tak nak jadi jahil, nak jadi orang yang berilmu. Datanglah kuliah mengaji. Ingatkan bagus dah ni, geng mengaji dah ni. Tak cukup bagus kalau tak beramal. Tak bagus lagi. Mengaji, amal tak ada.
Lepas tu dah okeylah, sekarang beramal. Dah mengaji, dah beramal pula. Dah beramal dah, bagus semayangnya apa semuanya, tiba-tiba Allah uji, tak ikhlas pula. Tak ikhlas pula. Orang lantik jadi imam baru datang. Tiba-tiba kali ni punya nama dia tak naik, tak jadi imam, tak datang dah semayang. Dah ke mana? Habis selama ni datang kerana imam ke macam mana? Lepas tu ada pula jenis kadang-kadang tu setengah masjid kan, dia ada imam 1, imam 2, imam 3, imam 4. Pakai 4 tu pula ikut bilangan dalam kalender lah. Kalau imam 1 minggu 1, imam 2 minggu 2, imam 3 minggu 3, imam 4 minggu 4. Kan? Time minggu 1 imam 1 datang, lagi 3 imam semua tak datang. Bila tanya kenapa datang, saya bertugas minggu kedua. Oh macam tu. Oh imam pun ada bertugas itu. Jadi patutlah makmum pun tak datang, sebab makmum belum bertugas lagi. Dah imam pun berangai macam tu, dah makmum. Dia tak ikhlas pula, padahal jadi imam dah tu. Bukan leke-leke tau. Jadi imam semayang. Dia sekali semayang Jumaat, belakang dia berapa ramai orang. Hebat. Tapi dalam duk hebat, kalau tak ada lah keikhlasan, tak terpakai. Kemudian kalau buat dah semua elok dah, buat berilmu dah, beramal dah, ikhlas dah, tiba-tiba bimbang pula, takut-takut kalau Allah tak terima. Begitulah nak ceritanya kedudukan kita sebagai hamba yang tak lain tak bukan mesti bergantung semata-mata kepada Allah. Harap semata-mata pada Allah. Harap dengan amal pun tak boleh, kata Syekh Athaillah. Tak kata nak harap dengan barang dunia, tak kata nak harap dengan makhluk. Harap dengan amalan kita sendiri pun tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tak ada jaminan pun. Tak ada jaminan pun amalan kita yang banyak kita buat ni, kompom-kompom kita boleh masuk syurga. Belum tentu. Yang boleh tentukan kita syurga ke neraka ke, semata-mata hanya Allah sahaja. Tak ada siapa pun boleh tentukan diri dia ni confirm dah selamat ke tidak. Tak ada. Hatta wali Allah pun belum tentu selamat. Baca dalam kitab Jauharul Mauhub, cerita tentang ada seorang wali, matinya mati kafir, padahal hidupnya penuh ibadat. Hidupnya penuh ibadat, seorang wali Allah hebat, tapi matinya kafir. Jadi tak ada jaminan. Itu tara wali dah. Kalau tara kita ke wali, lebih lagi lah. Nampak? Lagilah kerisauan tu kita kena ada. Aku ni macam mana agaknya. Gitu. Sebab itulah kena banyak doa ke Allah lah. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana. Ya Allah, tolonglah ya Allah, terimalah semayang aku, terimalah doa aku. Minta Allah terima. Memang kita buat dah, tapi kalau Allah tak terima, macam kita hantar borang lah, borang dah submit dah, memang hantar dah, permohonan, rayuan kita hantar dah, tapi ikut pihak atasan nak terima tak nak terima. Dia buang surat kita, borang kita dan tong sampah, tak terpakai juga. Itu baru sama-sama manusia. Dah kita dengan Tuhan, lebih lagi lah. Lagi pula Allah perhatikan kita 24 jam. Minta-minta tapi buat tak baik juga. Macam Allah lebih tahu apa kita buat, kan? Gitu. Jadi makna kata payah. Itulah namanya makam muqarabah tu, kan? Makna makam yang merasakan dirinya sedang diperhatikan Tuhan. Merasakanlah dirinya berbimbang-bimbang, gitu. Okey, baik. Jadi itu dia. Yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Jadi maksud mengesakan Tuhan, tak ada tempat lain, tempat bergantung, semata-mata Allah sahaja. Allah saja, semuanya Allah. Sebab tu kena banyak zikir menyebut nama Allah. Jadi sebab tu zikir yang paling afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang ulama-ulama kita dulu, tok-tok guru dulu ajar kita, bila buat tahlil, zikir la ilaha illallah tu berapa lama? 100 kali. Supaya biar tanam bulat-bulat Allah ada dalam hati kita. Biar bulat sungguh hanya Allah. Tempat aku bergantung, tempat aku yakin, tempat semua Allah. Sebab tu orang dulu-dulu dia kuat keyakinan dia dengan Allah. Kuat tak kuat, 400 tahun lebih dijajah oleh
puak-puak kape totok, bukan kape celup ni, kape sungguh, Portugis kape. Kuat gila Kristian dekat Portugal tu. Kuat sungguh Kristian dia datang ke tanah Melayu nak sesatkan umat Islam, supaya orang Islam bertukar jadi Kristian. Melayu kita ni tak jadi apa, dihantar pula yang kedua. Belanda pula sampai, tak jadi juga. Lepas tu British pula, tak jadi juga. Jepun pun datang, tak jadi. Takluk, tetap Melayu tegak dengan Islamnya. Tiba-tiba bila penjajah balik, sudah ada Melayu murtad. Sebab apa? Sebab ilmu-ilmu ini semua mula ditinggalkan. Orang dulu-dulu dia amal ilmu ni, dia belajar, dia pegang sungguh-sungguh. Jadi keyakinan, prinsip hidup dia. Dan ni tak ada. Dan ni orang lebih hafal rukun negara daripada hafal rukun Islam. Bukan kita kata salah hafal rukun negara. Dan kalau rukun negara mu rasa penting, rukun Islam agamamu lagi penting. Patut begitu. Sebab hari ni orang lebih mentingkan hal-hal keduniaan daripada hal-hal keakhiratan. Jadi menyebabkan kita jadi cuai, jadi lemah. Sehingga kan mudah orang mempermainkan akidah kita, mudah orang mempermainkan agama kita. Gitu. Tu, maka jaga situ. Afdal daripada mengesakan Tuhan. Dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, kalau ada yang lebih afdal daripadanya, nya sembahyang tadi dengan tauhid tadi, nescaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikatnya. Kalau betul ada yang lebih mustahak, mesti Allah dah wajibkan malaikat dia buat dulu. Padahal setengah daripada malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya, dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Jadi nak menunjukkan betapa pentingnya sujud dan rukuk itu, sehingga Allah wajibkan pada setengah malaikat untuk rukuk dan juga sujud selama-lamanya. Gitu. Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu. Ilmu tauhid inilah punca kepada ilmu-ilmu yang lain. Jadi orang ulama dia buat gambaran contoh nak bagi kita mudah faham. Kedudukan ilmu ni dia macam sebatang pokok. Ilmu tauhid itu daripada asalnya, iaitu batang pokok tu sendiri. Adapun ilmu fiqh, dahan dan rantingnya. Adapun ilmu tasawuf, daun dan buahnya. Gitu. Jadi semua dahan, semua ranting, semua daun, semua buah datang daripada batang yang sama, iaitu akidah yang satu. Sebab tu kebanyakan pokok batang mesti satu. Jarang kita jumpa pokok batang dua. Mungkinlah ada, tapi jarang-jarang. Tapi biasa pokok semua batangnya satu. Kalau nak bahagian bercabang pun, itu dahan dia. Dahan mula bercabang 4, bercabang macam-macam. Maka sebab itulah daripada akidah yang sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terpecah fiqahnya kepada 4 mazhab, iaitu mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Semua imam mazhab kita ni akidah yang satu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pula daripada ilmu fiqh itulah terbentuk pula lah ilmu tasawuf, ilmu akhlak, untuk mencantikkan keseluruhan pokok tadi. Adanya daun untuk supaya pokok tu nampak indah. Kalau pokok tapi tak ada daun, orang panggil pokok dogoi, pokok botak. Tengok pun takut, tak lawa. Jadi ada pokok cantik, ada bunganya lagi cantik, ada buahnya lagi manfaat besar. Begitulah kedudukan ilmu. Nak ceritanya, nak kata sini seperti mana Tok Syekh ni sebut dalam kitab dia, ilmu tauhid itu asal segala ilmu. Diibaratkan macam pokok tadi. Ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, apa saja ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu agama yang lain, semua asal usulnya daripada ilmu tauhid yang dulu. Jadi nak tak nak kena ngaji tauhid dululah. Lepas tu barulah kita mengaji ilmu-ilmu yang lain. Sebab ilmu tauhid yang paling utama. Kalau orang tengok batang belum kalau orang tengok dahan belum tentu dia kenal pokok atau daun. Tapi kalau tengok batang dia boleh agak dah ini pokok apa. Dia gitu. Kena kenal akidahnya dulu. Baik. Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain yang wajib diketahui. Ilmu-ilmu yang lain yang wajib diketahui itu maksudnya ilmu-ilmu yang fardu
ain. Fardu maknanya wajib, ain artinya individu. Wajib atas tiap-tiap orang. Tu. Berapa banyak ilmu yang wajib atas tiap-tiap orang ni? Ilmu fardu ain ni ada berapa banyak? Nak minum dulu. Berapa banyak ilmu fardu ain? Siapa suruh panggil? Saya ngaji dulu selalu kena tanya dengan tok guru. Jadi saya balas dendam lah. Kadang-kadang dengan sebab tanya ni, kita akan jadi ingat. Akan jadi ingat. Kalau saya cerita je, tuan-tuan dia tak tahu. Sekali dia ingat nasi goreng pula, sekali lapar. Dia pergi ke sana ni. Tapi bila kita apa dia? Dia mula nak fokus tu. Tu macam tu kaedah dia. Jadi apa dia ilmu fardu ain? Berapa banyak ilmu fardu ain? Sebab saya buat jadi ni, cuba saya buat macam ni. 3, betul lah tu 3. Ada 3. Iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. 3 ilmu ni wajib atas tiap orang. Siapa tak mengaji 3 ilmu ni, kemudian dia matinya mati fasik, mati berdosa besar. Lepas tu jangan buat main-main ni benda ni. Benda ni barang wajib. Jadi tauhid, okeylah, tauhid kita mengaji dah. Kita ni kena cari pula siapa ustaz yang mengajar kitab fiqh. Kena ngaji pula ilmu fiqh. Soal khatam tak khatam tu nombor 2. Itu bukan bicaranya. Soalnya Allah akan tanya mengaji ke tak mengaji. Benda yang aku wajibkan ke atasmu. Okey, kita ada jumpa dah ustaz fiqh. Okey, kena cari pula ustaz mengajar ilmu tasawuf. Dapat 3 ni, okey dah, dikira memadai. Bukanlah kompon-kompon selamat, tapi sekurang-kurangnya asasnya sudah ada. Yang lain-lain tu tambah-tambah gitu je. Kan? Tapi yang paling asas 3 ni. Yang paling asas 3 ni. Kena pastikan kita ada mengajinya, walaupun tak habis lagi tak apa, tapi ada mengajinya semasa kita hayat lagi, semasa kita hidup. Tapi kalau tak tahulah kan macam mana nak jawab nanti depan Allah Ta'ala. Baik. Ilmu-ilmu yang lain yang wajib dia kata diketahui. Dan lagi kerana mulia mauduknya. Mauduk ni maknanya perbahasan dalam ilmu tu pokok utama dia apa. Jadi sebabkan ilmu ni benda yang paling utama dibahaskan ialah tentang diri Allah, tentang Rasul, tentang apa nama yang berkait dengan alam-alam ghaib. Maka sebabkan mauduknya tu, tempat bahasnya tu tempat yang mulia, Allah tu mulia, Rasul tu mulia, maka ilmu ini menjadi ilmu yang mulia. Itu maksud dia. Dan siapa yang mengajinya pasti akan dimuliakan Allah. Itu maksud dia. Okey, dan yang ke-10 yang terakhir, yang risau dah. Nampak lain macam dah muka tu kan. Nak habis dah ni. Yang ke-10, kesudahan ilmu ini. Mana ilmu ni last kali kita dapat apa? Mana nama pun kesudahan. Mana nak sudah ni? Kesudahan ilmu ini iaitu dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah dengan yang batil. Maksudnya bila kita faham elok-elok ilmu ni, ilmu tauhid ni, insya-Allah kita boleh kenal mana akidah yang betul, mana akidah yang tak betul. Mana yang betul, mana yang sesat, mana yang kafir, mana yang Lepas tu kadang-kadang orang tanya saya, "Ustaz, macam mana nak kenal Wahabi?" Macam mana nak kenal Wahabi? Tak usah kenal Wahabi, kenallah agama kita, akidah yang betul tu. Kenal ahli sunnah wal jamaah, tak payah kata Wahabi. Semua yang seangkatan dengannya, semua kita akan kenal bahawa itu tak betul. Tapi kalau kita hanya belajar tentang sifat Wahabi, Wahabi je kita kenal. Esok bila-bila pula lagi 10 tahun dia tukar nama jadi Wahabu. Nak kenal Wahabu pula, jenuh kat situ. Jadi kita kenal diri kita sudah, kenal akidah kita yang sebenarnya. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi mana-mana pemikiran yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, itu semua kita tolak, tak terpakai. Faham? Jadi tugas kita belajar akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila kita belajar elok-elok, faham elok-elok akidah ahli sunnah wal jamaah, apa pun datang kita tahu, yang ni tak kena, ni bercanggah dengan akidah kita, tolak. Ni tolak, ni tolak.
Datanglah Islam sekular, Islam liberal, Syiah, Wahabi, fikrah macam-macam, pelik-pelik. Jadi kita tolak sebab dia bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Macam Wahabi sendirilah, Wahabi ni dia pinjam-pinjam kata dia pun kata dia ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ahli sunnah wal jamaah tak pernah mengatakan Tuhan itu bertempat. Itu pegangan yang kuat dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi kamu kata Allah tu duduk di langit, ini sudah bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Bila kita faham akidah kita ahli sunnah wal jamaah yang berpegang Allah wujud bila makan, Allah ada tidak bertempat, tiba-tiba ada orang kata Tuhan kat langit, kita tolak. Hai, ni tak boleh makan. Kata mana pula Tuhan di langit, bila langit tu bertempat, sebab langit tu berkedudukan di atas, kan? Mengarut. Lepas tu Ustaz Engku Ahmad Fazil, saya suka dengan cara dia kan, cara dia nampakkan pada kita. Mereka kata Ar-Rahmanu ala Shistawa, dia pakai dalil tu, dia kata Allah tu duduk di langit. Lepas tu jumpa pula hadis ni hadis sahih. Nabi kata sepertiga malam Allah turun ke bumi. Sepertiga malam, maknanya lebih kurang pukul 3 ke 4 pagi Allah turun ke bumi. Dalam hadis tu sebut begitu. Patutnya kita faham, kalau ulama kita faham hadis ni, maksud turun bukan Allah turun, tapi rahmat Allah turun. Maknanya maksud rahmat Allah turun, siapa yang nak bertaubat Allah ampun dosa dia. Dan siapa yang ada hajat Allah akan tunaikan hajat dia. Itu yang namanya solat tahajud tu hebat. Tu maksud sepertiga malam tu, kan? Tapi tak depa faham Allah tu daripada langit turun bawah. Okey, sekarang ni sepertiga malam ni dia akan berlaku setiap masa. Betul tak? Sebab bumi ni kan pusing. Tadi kita sembahyang maghrib, lepas kita sembahyang maghrib, ada tak negara lain yang sedang sembahyang maghrib sekarang? Jadi maknanya maghrib ni sentiasa berlaku, Isyak pun sentiasa berlaku, subuh pun sentiasa berlaku, zuhur pun sama, asar pun sama. Sebab dia berpusing. Dan ada satu orang tu dia buat video azan. Bila azan berkumandang, azan ni sebenarnya bersambung bila bumi tu pusing. Sini azan. Jadi makna sebenarnya azan tak pernah putus atas muka bumi ni. Tak pernah putus. Sebab bumi berpusing. Jadi maknanya bila kalau Allah turun sepertiga malam, Allah tak naik-naik dah. Sebab sepertiga malam tu tiap-tiap masa. Lagi sepertiga malam sini, lepas tu sepertiga malam negara sana pula. Lepas tu bila Allah naiknya pula? Dah kata Allah duduk di langit. Kita tanya dia balik, dah Allah duduk di langit ke duduk di bumi ni? Dia pun pelik kata, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dia kata, pula ada mengarut, kita kata. Sebab tu kita nak pegangan mereka mengarut, pegangan mereka tak kuat. Sebab tu kalau orang tanya saya Wahabi ni macam mana Ustaz, saya jawab mudah je, ngaji tak habis, tu je. Kalau dia ngaji habis, dia takkan fikir begitu. Kalau kita ngaji dalam-dalam faham dia tu, takkan Allah ni macam makhluk boleh naik turun ni, kerja apa ni? Ni Allah bukan macam makhluk. Allah tu Tuhan. Laisa kamislihi syai', tak ada siapa yang serupa dengan dia. Jangan disama-samakan Tuhan dengan sifat kita. Ni yang jadi rosak tu. Jadi ni, betul, hati-hati tuan-tuan. Zaman kita hari ni zaman fitnah. Mereka membinaahkan amalan, kita tak kisah lagi. Bukanlah tak kisah benda tu masalah furuk aja. Dia tak nak baca kunut, tak ada masalah. Mazhab Imam Hanbali pun tak baca kunut, tak ada masalah. Dia tak nak baca bismillah, tak apa lagi lah, boleh terima lah. Lagi apa lagi? Dia tak nak baca Yasin malam Jumaat, hantar dia lah. Dia nak baca WhatsApp je malam Jumaat. Kan? Dia nak buat apa tak, itu tak apalah. Dia tak nak baca kunut lah, apalah. Tak apalah, itu bid'ah. Kan? Bid'ah ni kita pun tak payah gaduh-gaduh lah, sebab dia masalah khilafiyah. Tapi bila main dengan soal akidah, kita tak boleh duduk diam. Bila sampai kata Tuhan bertangan, Tuhan duduk di langit, ini sudah mengarut, ini sudah merepek, ini boleh merosakkan fikrah akidah umat, boleh merosakkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Sehingga kan orang beranggapan Tuhan ni dah macam manusia pula dah. Ada tangan lah, boleh berjalan sana, bergerak sini. Ni apa benda cerita ni? Kamu dah mensifatkan sifat makhluk pada Tuhan. Ni bahaya. Sebab tu bab ni kita kena pertegas. Sebab tu kalau orang yang mengaji, orang yang faham, dia faham. Kalau orang tak mengaji, mula dia kata, apalah ustaz-ustaz kita ni bergaduh. Ni bukan soal bergaduh, ini soal mempertahankan yang hak. Kerana kalau tak dipertahankan, akhirnya umat akan rosak. Sebab fitnah ni dah semakin berleluasa.
Mereka semakin merebak. Mereka masuk dalam macam-macam agensi jabatan agama, ada dia. Jaga. Jadi menteri pun ada. Tak nak sebutlah nama. Tapi ada. Nampak? Jadi macam mana nak buat? Jangan nak buat, kita kena perjelaskan balik pada umat mana yang betul, mana yang tak betul. Sebab tu kita umat kena datang mengaji, belajar supaya kita dapat membezakan akidah yang sah dan akidah yang batil. Macam mana? Jadi itulah disebut dekat nombor 10 tadi ni, kesudahan ilmu ini dapat membezakan antara akidah dan kepercayaan yang sah dengan yang batil, yang betul dengan yang salah. Okey. Boleh? Dah lah tu. Kan banyak sangat tepu pula kan. Mudah-mudahan yang tu pun boleh ingat lagi ni. Kan datang pula kuliah kita tahun depan pula ni. Ambil lagi tu. Kan datang tahun depan kan, tanya pula surat berapa, dah khilaf lagi. Asyik khilaf aja kita. Okey, jadi tolong tanda, kita akan sambung kenyataan yang pertama, hukum akal. Masuk lepas ni hukum akal. Kan asyik ulang benda sama je bila nak habis. Lepas ni kenyataan yang pertama, hukum akal. Apa tu hukum akal? Kita akan bicara pada kuliah kita yang akan datang, jika diizinkan Allah, insya-Allah. Boleh tak? Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Jadi sebelum saya tutup majlis ni, saya nak mewar-warkan, sekarang saya dengan beberapa tim saya, rakan-rakan saya lah, kita ada buat servis perkhidmatan badal haji. Kalau ada siapa yang memerlukan badal haji ni, ada insan-insan yang tersayang meninggal dunia, kadang-kadang dia ada di antara kita ni terlepas pandang perkara ni. Dia terlepas pandang, sibuk kalut sangat nak bagi harta faraid, lupa badal haji ayah dia tak buat lagi. Mak dia punya tak settle lagi. Sepatutnya sebelum harta tu dipusakakan ataupun difaraidkan, dia kena tarik keluar dulu duit si mati tadi, selesaikan hutang. Hutang ni pecah dua. Satu hutang dengan Allah, satu hutang dengan makhluk. Hutang dengan Allah dua perkara. Yang pertama puasa, fidyah puasa. Kalau dia ada tinggal puasa, kena bayar fidyah. Yang kedua hutang haji dia. Masa hidup dulu sempat tak buat haji? Tak sempat. Tapi dia dikira orang yang mampu. Kalau mampu, wajib atas dia haji. Walaupun dah mati, maka wajib diupahkan hajinya. Jadi kena buatlah pula badal haji tu. Jadi perkara ni perkara wajib, ni bukan perkara main-main. Jadi kalau ada yang terlepas pandang dan sebagainya, ataupun baru je meninggal, kalau belum buat lagi, nak buat untuk tahun ni punya haji, insya-Allah saya ada rakan-rakan di sana, ada sahabat-sahabat kita di sana tu, ada tim kita. Mereka ni pun kadang-kadang bukan orang lain pun, rakyat Malaysia yang mengaji di sana. Jadi kita upahkan mereka, sebab mereka pun dah biasa buat haji dah duduk sana dah kan, mesti dah buat dah. Jadi dia ambil upah pula. Sebab syarat upah haji ni, orang yang buat tu mesti dah buat haji. Kalau dia pun tak buat haji lagi, dia tak boleh upah orang. Dia tak boleh ambil upah orang. Jadi dia dah buat, lepas tu dia nak ambil upah pula. Boleh kan? Jadi kos dia 3,500 sahaja. Ada orang kata mahalnya, dia kata. Ada kita tengok 1,500 aja. Bukanlah saya nak kata yang tu tak betul, tapi takut tak betul. Mungkin betul, tapi takut. Sebab apa? Sebab ialah takut kenapa murah sangat. Sebab kan kita nak bagi ni, kita nak bayar hotel dia lagi, dia punya perjalanan, lepas tu upah nak buat. Sebab apa? Haji ni bukan benda ringan-ringan, bukan berjalan melenggang sonok-sonok macam pergi shopping. Nampak? Dia kerja dia berat, penat, letih apa semua. Jadi biarlah setimpal dengan apa yang dia buat. Kan? Kena pula dia student, pelajar dan sebagainya, biarlah kurang-kurang ada bahagian duit poket dia. Jadi kita buat ni, orang yang kita percaya, dia buat atas satu nama, seorang atas satu nama. Ada setengah-setengah ni dia bohong. Dia seorang tapi ambil 10 nama. Dia buat grouping tu. Dia ingat boleh buat package gitu, 10 orang semua dia buat. Mana boleh, tak terpakai, tak sah. Dia mesti seorang untuk satu nama. Grouping tu satu hal. Ada lebih teruk lagi, dia ambil duit orang, tapi dia tak pergi buat pun haji, dia tidur kat dalam hotel tu, bongkang tidur.
Oh, sedap hotel, sedap pula kan. Dia tak pergi buat pun, bohong, tipu, ambil duit orang. Ni haram, ni haram jadah namanya. Kan? Ni. Jadi yang ni kita buat ni, insya-Allah kita percaya, kita kenal kawan-kawan kita kat sana. Jadi kalau ada siapa berminat dan sebagainya, dan bolehlah hubungi saya ataupun hubungi anak murid saya Ustaz Burhan. Jadi untuk kita nak uruskan nama dia apa semua, dan nak booking orang yang siapa yang boleh ambil nama dia ni untuk dibuatkan. Sebab orangnya pun tak ramai Terhad, sebab dia tak ramai kan. Jadi ni kita kalau nak ni kita segerakanlah. Jadi haji jatuh bulan apa? Bulan 6 kan, haji bulan 6 kalau tak silap. Jadi ni ada masa lagi lah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah. Jadi macam biasa di luar sana ada sikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami. Jadi bolehlah tengok-tengok, membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikhnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu